So kat sini kita boleh nampak ada seperti what mayat Okay, sekejap. Okay, assalamualaikum dan heyo amigos. Okay, kali ini kita bertemu kembali bersama-sama dengan Mr. AK Vloggers. Okay, dah lama saya tak buat video. Last saya buat video hari tu lah, yang masa saya react lah video berkaitan dengan Yuri Lipski. So kali ni kita tak buat lagi video explore. Tapi sebenarnya, okay, sebelum kita mulakan untuk video kali ni, mana kata video kali ni kita nak buat react juga. Video yang kita nak react ni lokasi yang sama dengan episod yang lepas, di mana Yuri Lipski meninggal dunia. So sebelum kita nak react video, saya nak bagi tahu dan yang saya cuba nak buat satu macam slot Okay, pakai apa baju untuk bugis Okay, saya nak buat satu slot yang mana saya nak minta pandangan pada amigo semua, sama ada amigo semua nak saya buatkan video slot yang akan datang ni atau series lah yang mana video kali yang bakal akan datang ni belum buat lagi, cuma nak minta pandangan amigo semua lah. Nak tahu pandangan amigo macam mana. Yang mana video untuk slot itu saya nak buat macam terjah kawasan-kawasan perumahan, taman perumahan yang terbengkalai, yang mana projek-projek mungkin kerajaan atau pihak syarikat pembangunan yang buat projek taman perumahan yang mana terbengkalai, seperti yang macam sebelum ni yang saya pergi, iaitu Lembah Beringin panggil Ghost Town. Contohnya macam tu. So saya nak buat slot untuk khas itu, pergi ke kawasan tapak-tapak projek perumahan yang dah terbengkalai lama. Okay, yang dah terbengkalai lama, yang dah tak dibangunkan lagi. Sebenarnya bila saya cek dari dalam satu list, bukan list lah, kira saya tengok daripada Google dan juga macam orang panggil boleh lah nak kata senarai list kan. Saya tengok, saya cek di bahagian Selangor saja, di dalam negeri Selangor saja, lebih kurang dalam 100 lebih lah projek-projek taman perumahan, teres, termasuklah teres, flat, apartment ya, dan shop lot yang dah terbengkalai. Yang mana projek-projek ni dah lama terbengkalai. Seperti contoh, saya bagi contoh contohnya macam Lembah Beringin Ghost Town, dan di Bukit Sentosa, Rawang, Bukit Sentosa, yang mana area shop lot pun terbengkalai. Yang mana saya pernah ceritakan dalam kongsi pengalaman saya yang lepas, yang pada tahun lepas, tahun lepas 2021. Lebih kurang lah tahun lepas atau 2 tahun lepas punya video, yang mana saya pernah kongsikan dalam video kongsi pengalaman, yang mana saya melakukan eksplorasi di kawasan Rawang, yang mana saya ada kongsikan footage yang mana rakan tim saya semasa itu dalam grup paranormal dirasuki lah. Okay, itu kawasan dia di Bukit Sentosa, Rawang. Dan ada juga lain, seperti di kawasan Lembah Beringin tu sebenarnya ada banyak taman perumahan yang dah terbiak. Bukan sahaja di sekitar yang kami pergi, yang masa saya pergi bersama dengan Tok Bugis dan juga Long Shah. Bukan di situ saja, sebenarnya ada banyak. Okay, yang kita nampak itu permulaan dekat kawasan situ yang berdekatan dengan orang panggil dekat dengan golf Lembah Beringin macam tu. Kira club golf Lembah Beringin, dan berdekatan dengan penduduk yang ada tinggal kat situ. Bukan kat situ saja,
Dia selepas daripada kawasan estate, kalau kita datang dari highway exit apa nama Lembah Beringin Tol Utara Selatan, kita akan pergi ke arah, kalau kita akan pergi ke arah ke Keling, jalan tu dia straight je. Dia bahagian belah kanan nanti, saya kalau tak silap saya, di selepas daripada apa kawasan estate lah Taman Perumahan Estate, ada lagi tapak-tapak perumahan yang terbengkalai di sebelah kanan. Dia dah ditutupi dengan semak lah sebab dah lama sangat terbiar. Dan satu lagi seperti kawasan, macam mana saya nak kata, contohnya macam di apartment di Pulau Indah yang saya pernah pergi tu, yang dah berapa kali saya pergi rasanya, yang video yang saya pergi bersama dengan Naufal, dengan Bro Suhaimi, dan juga geng apa tim apa pemburu malam. Saya pun dah tak ingat lah, si Eddie tu. Kami pergi sana, saya bawa ke sana, apa dia orang ke sana. Itu yang latest punya, yang sebelum tu saya dah pergi 2 kali bersama dengan tim lama saya. Seperti itu juga rumah projek nak dikatakan flat ataupun pangsa yang telah terbiar. Dan ada lagi seperti di kawasan Selayang pun ada banyak apa rumah-rumah, apa shop lot, apartment yang terbengkalai di Selayang. Dan di sekitar dekat dengan tempat saya, kira sebelah daerah je lah sebelah daerah daripada tempat saya daerah Petaling. Sebelah daerah saja ada satu taman yang mana memang sangat bolehlah besarlah juga kawasan tu yang telah terbiar. Saya jumpa pun melalui dalam Google Map. Saya jenis orang yang suka cari tempat, memang akan cari dari kawasan apa dari Google Maps. Sebab dalam Google Maps ni kalau yelah kita bosan-bosan, kita check lah nak tengok lokasi mana yang ada yang dah terbengkalai ataupun yang dah terbiar. Sebab saya nak muatkan dalam projek ni untuk series apa terjar projek terbengkalai. So saya nampak dekat satu kawasan tu memang ada satu Allahu Akbar. Memang ada satu taman yang terbiar, besar juga, ada lebih kurang lebih daripada 50 buah rumah yang dah terbengkalai. Sebab saya pun tak tahu kawasan tu pun dah ada taman perumahan terbiar. Selama ni untuk cari-cari, rupanya ada terselit kat situ di kawasan bukit. So, apa pandangan amigo semua? Jika amigo semua nak saya buat projek ini, mana terjah apa kawasan apa projek yang terbengkalai, boleh komen di bawah. Yang mana kita akan buatlah apa eksplorasi dan tunjukkan lokasi yang terbengkalai. Nak apa you know? Kita akan tengoklah lokasi terbengkalai. Mungkin sebab sekarang ni pihak kerajaan pun, saya bukan nak hentam, cuma pihak kerajaan pun ada, sekarang ada kerajaan ke? Tak kisahlah. Pihak kerajaan pun duduk sibuk apa nak buat rumah perumahan rakyat apa semua. Apa kata daripada buka tanah baru, tengok apa tempat-tempat yang dah projek yang terbiar ni, ambil lah tempat tu. Tak payah nak tebang lagi lah kawasan-kawasan untuk dibangunkan apa projek-projek yang baru. Gunakan yang tapak lama tu buat, even ada tuan punya boleh deal. Sebab kalau lokasi projek perumahan tu dah terbengkalai lama, kemungkinan company tu pun mungkin dah bankrupt apa semua. So boleh diambil alih dan menjadi reserve tanah kerajaan. So daripada membazir buat apa gondol tanah yang baru, hutan baru, tanah baru. Apa gondol apa tanah apa yang dengan hutan yang dah sedia ada tu pergi buat yang baru. Daripada buat macam tu, baik gunakan yang dah ada tanah kosong ni, walaupun dah naikkan pembangunan tapi terbengkalai, tinggal ratakan saja dan naikkan yang baru. Benda simple daripada kita nak membazirkan tanah-tanah yang lain untuk apa kan. So tak nak cakap banyak, saya nak tahu pendapat amigo semua. Apa pandangan amigos untuk projek ni? Adakah bagus untuk saya teruskan? Mana kata bolehlah amigo semua yang menonton boleh buka mata tengok berapa banyak projek yang dah terbiar. Saya bukan nak buat pergi ke lokasi tu, terjal tempat tu, saya bukan nak hentam pemaju yang membangunkan projek itu dan dan jatuh bankrupt ataupun dah biarkan terbengkalai. Saya bukan nak hentam yang tu. Cuma saya nak tunjukkan sisi untuk berapa banyak projek yang dah dicadangkan, yang dah dibuat tapi akhirnya terbengkalai. Itu saja. So, amigo semua,
tinggalkan komen sama ada setuju ataupun tidak, atau elok ataupun tidak. Okay, so kita berjumpa lagi. Tak. So kita teruskan video react kita kali ni. Nasib baik adik-adik saya dah tidur, si bulus-bulus. Okay, so kita nak apa benda lah ibu kucing. Nak pergi ki, duk pusing-pusing, jangan tolak. So kita teruskan untuk konten kita kali ni, vlog react, yang mana kita nak react lokasi yang sama seperti video yang lepas, iaitu video berkaitan dengan detik-detik terakhir Yuri Lipski. Susah benar nak sebut nama dia. Yuri Lipski. Ada juga lipstick lagi yang Yuri Lipski, yang mana beliau meninggal ketika menyelam di kawasan tersebut. So jadi saya jumpa video ini, mana kata bukanlah jumpa main mencari ke apa, tak. Saya follow yang macam apa channel yang hari tu saya pernah share kan, iaitu Daft Talk. Saya follow channel tu, so diorang ada react video berkaitan dengan Yuri Lipski punya saat terakhir. Dan juga mereka sharekan react juga video berkaitan dengan tempat tu dan tunjukkan apa yang ada di kawasan tersebut. Lokasi itu dikenali sebagai The Blue Hole, yang mana terletak di Laut Merah di kawasan Mesir sana. Jadi tanpa berlengah lagi, kita tonton dan react dan kita tengok apa yang ada di dalam kawasan Blue Hole. Kita tengok apa yang ada. Okay, so sebelum itu, video ini dia tak ada suara lah, dia tak ada macam apa orang bersembang ke apa ke, tak ada. Dia cuma terus letak lagu apa sebagai background. So saya terpaksa buang lagu tu ataupun mutekan lagu tu agar tak kena copyright lah. Sebab saya pun tak tahu lagu ni lagu yang daripada YouTube, yang apa punya daripada YouTube audio library ataupun daripada orang lain dia ambil kan. So saya tak tahu. Jadi tak nak cakap banyak, mari kita sama-sama react dan tonton video ini. 1, 2, 3. Okay, pada tarikh 20 hari bulan 4 2014. So ni permulaan dia lah. Dan penyelam-penyelam ni pun daripada Rusia juga. Video ni dah lama dirakamkan, dah berapa tahun dah. Ada dari YouTube, nanti saya akan tinggalkan link video asal di description di bawah. So dia dah masuk dalam kawasan Blue Hole tu, di kawasan dalam air. Mereka dah start menyelam apa semua. Okay, dia masuk dalam celah-celahan gua lah, laluan apa semua. So kat sini kita boleh nampak ada seperti mayat Okay, sebelum tu saya lupa nak cakap kepada yang lemah semangat, jangan tonton video ni, mungkin akan mengganggu emosi amigo semua. Dia ada dia tunjuk perkara-perkara yang agak disturbing lah. Okay, so siapa yang lemah semangat, yang tak boleh nak tonton, ataupun yang tonton video ni sambil makan dulu, jangan tonton video ni, stop sekejap. Kalau tak, memang tak lalu nak makan. Okay, so kita sambung balik. So kita nampak kat situ
Ada mayat yang tersepit di celah-celah karang ke batu macam ni pun saya tak tahulah. Siap lengkap dengan berpakaian scuba dengan tank oksigen, pakaian suit dia. Tak tahu dah berapa lama dia perangkap kat situ. Video ini berdurasi 5 minit 21 saat. So dia masuk ni dalam kawasan gua atau terowong. So kat sini kita boleh nampak juga ada tangki oksigen dan juga macam pakaian. Okey. Dah tak ada rupa dah. Tinggal rangka je. Tak tahu dah berapa lama. Terbiar macam tu kan. Macam sebelum ni saya pernah cakap dekat kawasan ni dah ramai terkorban ketika melakukan ekspedisi menyelam di kawasan Great Blue Hole. Saya tak boleh lah kalau kawasan-kawasan macam ni. Sebab saya ada orang panggil claustrophobic. Fobia kepada tempat-tempat yang sempit lah. Saya tak boleh. Bila masuk dekat kawasan-kawasan ni terasa macam nak melekat lah. Okey, untuk yang nampak tadi macam tali tu, itu adalah guideline dia. Guideline dia untuk supaya siapa yang masuk ke dalam kawasan gua, mereka akan menggunakan tali itu sebagai panduan mereka untuk patah balik ke kawasan daratan lah. Agar tak tersesat lah di dalam kawasan tersebut. Celah-celah tu dia keluar. Ajanya je. Ingatkan Nemo. So itu sajalah videonya. So amigo semua, macam mana? Dah tonton kan? Apa yang ada dekat kawasan The Great Blue Hole di Laut Merah di Mesir sana. So boleh nampak berapa banyak mayat-mayat yang dah terbiar dekat kawasan tu. Kita tak boleh nak imagine, bayangkan betapa seksanya mendiang-mendiang yang menyelam kat kawasan tersebut. Terpaksa bertempur cabaran sebelum meninggal dunia akibat tak cukup pernafasan, tak cukup oksigen. Saya tak boleh nak uraikan apa punca yang boleh menyebabkan mereka tak cukup oksigen apa semua. Sebab saya bukanlah dari bidang scuba, saya tak pernah scuba, saya tak ada kelayakan tentang berkaitan menyelam ini, saya tak ada kelayakan itu. Cuma apa yang saya ikuti pada channel Dive Talk tu, kemungkinan ia boleh berlaku kepada kekotoran oksigen yang berada dalam tangki yang kita bawa, yang kita gunakan untuk menyelam. Kemungkinan daripada sebab itu
disebabkan oksigen telah kotor, mungkin menyebabkan paru-paru kita, jantung kita mengalami kerosakan lah untuk bernafas. Dan juga ada salah satu punca lagi disebabkan kemungkinan tangki oksigen tersebut atau hos tangki oksigen yang mana daripada tangki oksigen melalui ke pernafasan untuk kita, kemungkinan bocor. Itu pun boleh menyebabkan kematian juga kalau kita berada di dalam, lagi-lagi berada di dalam kawasan yang agak dalam lah. Itu mungkin antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan kita atau para penyelam boleh tewas lah di kawasan laut yang dalam, kawasan yang dalam ketika menyelam. Disebabkan itu juga mereka mempunyai ada seperti komputer di bahagian pergelangan tangan mereka untuk cek keadaan mereka, keadaan tangki oksigen mereka, cek berapa peratus tangki oksigen masih ada, berapa minit mereka dah menyelam, dan juga berapa kedalaman mereka dah menyelam. So komputer itu sangat penting untuk mereka mengetahui, untuk mereka boleh dapat agak berapa lama mereka boleh memerlukan untuk sampai ke dalam kawasan yang dalam, ataupun berapa banyak dan berapa lama mereka boleh lepas ke daratan balik lah, ataupun naik ke permukaan lah. Kalau nak lepas ke daratan tu memang jauh lah, kena pula pergi ke kawasan yang bukannya berdekatan dengan pulau ataupun kawasan tanah besar. Kena pula mereka melalui menggunakan khidmat bot untuk pergi ke satu tempat dan terjun menyelam ke kawasan tu. So kira untuk capai masa untuk sampai ke permukaan air lah punya komputer tu. So dia orang boleh estimate agak-agak berapa lama mereka boleh memerlukan untuk sampai ke bawah dan juga sampai ke atas balik lah. Sebab mereka selalunya kalau setakat untuk scuba diving open water atau laut yang terbuka, mereka hanya membawa lebih kurang satu tangki oksigen saja. Satu tangki oksigen saja ataupun dua lah paling kurang. Sebab mereka bermain atau menyelam di kawasan yang open water, yang mananya mereka takkan masuk ke dalam gua atau pergi yang tempat-tempat yang sempit lah. Jadi so mereka memerlukan tak banyak oksigen lah. Berbeza pula pada mereka yang ada kelayakan ataupun yang suka bermain di kawasan gua, diving, cave diving, yang mana mereka memerlukan banyak peralatan seperti oksigen. Paling tidak ada 3 tangki oksigen, 2 di belakang, satu lagi mereka akan bawa satu oksigen, itu sebagai backup lah. Selalunya yang akan bawa satu tangki oksigen sebagai backup ni, mereka adalah kelayakan kelulusan sebagai seorang rebreather yang boleh membantu orang lain jika mengalami masalah oksigen lah daripada tangki mereka. Dan satu lagi mereka akan membawa seperti lampu torchlight, dan mereka akan letak di tapak tangan ni, bukan tapak, di atas ni, di atas tangan ni lah. Mereka akan ikat torchlight dan untuk mereka menyuluh lah ketika mereka melakukan selaman di dalam kawasan gua. Dan satu lagi, mereka akan membawa tali yang panjang seperti yang kita boleh nampak tadi, reel yang tali, untuk membantu mereka memasang daripada pintu permukaan gua sampai kawasan yang mereka tuju lah, sampai ke tempat yang mereka tuju. So untuk memudahkan mereka nak cepat kembali ke naik atas, mereka hanya tinggal pegang tali itu saja dan terus naik ke atas sambil berpandukan pada tali tersebut. Itu saja. Kemungkinan ada lagi banyak barang yang mereka bawa seperti macam pisau pun penting. Satu lagi mereka akan bawa macam barang peralatan yang emergency lah. Seandainya berlaku masalah kebocoran oksigen pada hos, mereka perlu membawa seperti alatan-alatan mereka lah. Saya tak tahu alatan apa. Dan juga mereka akan membawa satu lagi mask, topeng untuk bernafas sebagai backup lah. Andai kata rakan mereka oksigen yang kekurangan, mereka hanya menggunakan sebagai satu lagi backup
untuk bernafas lah, untuk ambil oksigen. Sebab selalunya daripada oksigen tu mereka ada 2 hos. Selalunya ada 2 hos. Satu untuk dari mereka, satu lagi untuk backup lah. So kita dah tengok apa yang ada dekat kawasan tersebut. Kita dah tengok apa yang ada dekat kawasan tersebut. Memang tak jangka lah. Kita boleh nampak lah dah berapa lama mereka atau si mati terperangkap di kawasan tersebut dengan lengkap berpakaian scuba dengan tangki oksigennya. Oh, tak ada imaging. Macam mana kata, mati dalam keadaan yang sukar nak bernafas ni lagi seksa. Memang seksa. Lagi pula kita berada dalam kawasan yang air yang sangat dalam. Kita nak capai naik ke atas tu memang berapa masa je boleh ambil apa untuk naik. Kena pula kedalaman yang kita dah sampai ke bawah tu dah hampir berapa puluh meter dah. So boleh bayangkan lah, dah sampai berapa puluh meter tiba-tiba kita oksigen habis atau bocor, kita pula tak ada nafas. Memang menggelupur lah nak naik. Disebabkan menggelupur dan keadaan diri pun dah tak kawal, mungkin boleh menyebabkan kita dalam keadaan trauma, fobia, dan itu yang akan menyebabkan kita hilang nyawa. So pada amigo semua yang nak belajar pasal diving ni, elok-eloknya pergilah ke tempat-tempat yang khusus-khusus yang disediakan lah untuk belajar scuba diving. Dan kalau nak lebih lagi mendalam untuk orang kata explore dalam diving ni, contohnya nak masuk ke cave diving, kena belajarlah, kena ambil kelulusan kelayakan. Untuk kita pun tahu bila kita masuk ke kawasan gua apa semua, kita ada knowledge lah. Basic knowledge tak boleh guna juga kalau kita nak masuk kawasan gua. Kita perlukan knowledge yang tinggi. Andai kata jika terjadi apa-apa yang tak diingini berlaku. So, itu saja kita nak react video kali ini. Dan jangan lupa pasal yang tadi yang saya minta amigos semua untuk cadangkan atau bagi pendapat amigos tentang projek yang saya nak buat ni. Sila tinggalkan komen di bawah. Saya pun tak tahu lagi bila nak explore. Tengoklah nanti macam mana. InsyaAllah kita akan kembali ke dalam dunia eksplorasi. Ya, terima kasih kerana menonton video vlog kali ini, video react kali ini berkaitan dengan apa yang ada di dalam kawasan Blue Hole di Laut Merah di Mesir sana. Jadi terima kasih kerana menonton. Jika amigo semua belum lagi tekan subscribe dan tekan bell button di bahagian bawah di sebelah kanan amigos lah kalau menghadap di sebelah kanan amigos, di bawah sana sebelah butang subscribe, tekan bell button supaya amigos semua boleh dapat notifikasi yang seterusnya jika saya update video yang terbaru. Dan jangan lupa tekan like button juga dan tekan button share, dan jangan lupa tinggalkan komen yang membina dan tinggalkan juga komen pendapat amigo semua berkaitan projek saya yang saya nak buat tadi tu. Okey. Jadi semoga kita berjumpa lagi di lain hari di next video. Sentiasa dalam keadaan sihat. Adios amigo.